baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para siddiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah, dengan izin dan kasih sayang Allah, kita dapat bersama-sama hari ini. Saya dengan penuh takzim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Alhamdulillah, pertamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini, pagi 26 Ramadan. Kita berada di dalam majlis ilmu. Moga program yang kita laksanakan pada pagi ini merupakan salah satu amal soleh yang dicatatkan di sisi Allah sebagai satu ibadah pada malam-malam yang terbaik ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat amal soleh kita, menerima amalan-amalan kita dan memberikan pengampunan, juga dicatat lebih baik daripada 1000 bulan punya kebaikan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah untuk hari ini kita bicaralah berkaitan tentang hari raya. Setelah mungkin seringkali kita mendengar perkongsian berkaitan tentang Ramadan, berkaitan tentang Lailatul Qadar. Jadi untuk hari ini saya terus berbincanglah kepada ibu-ibu berkaitan tentang hari raya. Kerana apa? Hari raya adalah hari ibadah. Hari raya adalah hari ibadah. Maka setiap yang disebut sebagai ibadah mesti ada tata cara dia. Mesti ada cara-cara pelaksanaannya, barulah ia dikira sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka perayaan ini ataupun Aidil Fitri ini sekali-kali tidak boleh terpisah daripada tata cara dia lah. Dan dia mesti mengikut cara ataupun petunjuk daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah ia dikira sebagai ibadah. Kalau tidak, dia ada dua je. Sama ada ia dikira sebagai ketaatan ataupun dia dikira sebagai keingkaran. Sama ada dia dikira sebagai amal soleh, ibadah, berpahala, ataupun dia dikira sebagai dosa. Jadi perkara ni perlu diambil penting sebab ia sebahagian daripada amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, rugilah. Setelah 30 hari kita beribadah, maka pada hari pertama Syawal itu menjadi sia-sia seluruh amal soleh yang kita lakukan, kerana apa yang kita lakukan itu terpisah daripada petunjuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu tunggu jap ya. Saya punya charger ni ada masalah sikit, kejap ya. Jadi apa ni charger ni? Enggak telefon dekat. Jap. Okey, baik. Sekarang kita nak mulakan insya-Allah perbincangan kita berkaitan tentang hari raya lah. Okey, sebelum saya nak cerita berkaitan tentang Aidil Fitri, saya nak sebut sikit di hujung-hujung 10 akhir Ramadan ini berkaitan tentang Lailatul Qadar. Saya percaya ramai dah cerita tentang Lailatul Qadar. Cuma saya juga nak ambil peluang tentang Lailatul Qadar ni, mudah-mudahan kalaulah ada ibu-ibu yang melaksanakannya, mudah-mudahan menjadi saham kepada saya lah di hari akhirat nanti sebagai amal soleh kerana menyampaikanlah hal-hal berkaitan tentang kebaikan dan berpahala ni. Okey, baik. Pertama,
perkara yang kita kena tahu, Lailatul Qadar ini dia boleh berlaku pada malam-malam ganjil. Ini adalah berdasarkan kepada hadis yang sahih daripada Ubadah As-Samit, iaitu baginda Nabi SAW menyebutkan iltamisuha fil ashar awakhir min Ramadan. Ambil tu ibu ni. Ibu nak sampai dah. Sekejap ibu sampai. Kejap. Ibu sampai dah. Ibu sampai dah. Kejap, ibu nak sampai dah. Ibu sampai. Okay. Alright. Mohon maaf banyak-banyak. Okay. Kejap. Okay. Mati ibu. Ibu ambil. Okay. Go. Ibu. Okay. So, alright. Okay, baik. Minta maaf. Alright. Baik, yang pertama, hadis daripada Ubadah As-Samit, baginda Nabi SAW ini menyebutkan iltamisuha fil ashar awakhir min Ramadan. Kalau nak cari Lailatul Qadar, kata Nabi, carilah pada 10 malam akhir Ramadan. Nabi kata, cari pada 10 akhir Ramadan. Sebab apa? Kata Nabi, fa innaha fi witir. Sebab Lailatul Qadar itu berlaku pada malam ganjil. Okay, dia berlaku pada malam yang ganjil. Bila? Kata Nabi, ihda wa ishrin, malam 21, talata wa ishrin, malam 23, khamsa wa ishrin, malam 25, sab'a wa ishrin, malam 27, dan tis'a wa ishrin, malam 29. Jadi malam ni malam 27, dah ramai orang target lah. Malam ni, malam 27, malam yang akan berlakunya Lailatul Qadar. Sebab ada satu hadis daripada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ni dia pernah bersumpah dalam satu riwayat, iaitu dia kata Lailatul Qadar itu mesti berlaku pada malam 27. Ini Ubay bin Ka'ab ni kita maklum, dia adalah sahabat Nabi dan dia antara sahabat Nabi SAW yang sangat mahir dalam ilmu Al-Quran. Okay, jadi ni Ubay bin Ka'ab lah, itu pandangan dia lah. Dia kata malam 27. Sebab ada sebahagian para salafus salih, dia mengatakan Lailatul Qadar ni dia malam yang berpindah-pindah. Boleh jadi malam 21, boleh jadi malam 22. Tapi ada juga para sahabat dan para salafus salih yang mengatakan Lailatul Qadar ini adalah malam yang tetap. Dia takkan berpindah. Setiap tahun memang malam 21 contoh. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpandangan Lailatul Qadar malam 21. Dia takkan berubah pada malam lain. Itu pandangan Imam Syafi'i. Okay. Baik. Itu yang pertama lah. Yang keduanya, iaitu dalam hadis yang lain, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas kata apa? Iltamisuha fil ashar awakhir min Ramadan. Kalau nak cari Lailatul Qadar, cari pada 10 akhir Ramadan. Kenapa kena cari 10 akhir Ramadan? Kata Nabi SAW, sebab dia berlaku pada fi tasi'atin tabqa, wa fi sabi'atin tabqa, wa fi khamisatin tabqa. Sebab Lailatul Qadar itu, kata Nabi, dia berlaku pada 9 yang berbaki, 9 hari yang berbaki. Lepas tu kata Nabi SAW, boleh jadi juga berlaku pada 7 yang berbaki. Dan boleh jadi juga berlaku pada 5 hari yang berbaki. Para ulama hadis bincang, kenapa Nabi sebut perkataan tabqa tu? 9 yang berbaki. Tabqa tu asalnya berbaki. 9 berbaki, 7 berbaki, 5 berbaki. Maka sebahagian ulama hadis kata dia dikira daripada belakang. Contoh, 30 hari bulan Ramadan, maka kiralah daripada 30 hari itu 9 yang berbaki, maksudnya malam 30, malam 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22. Jadi boleh jadi jatuhnya malam Al-Qadar itu 9 yang berbaki malam 22 Ramadan. Kalau 7 berbaki malam 24 Ramadan. Kalau 5 berbaki boleh jadi pada 26 Ramadan. Contoh hari ni kan malam 26, hari ni 26, malam tadi 26. Boleh jadi berlakunya Lailatul Qadar. Ini antara yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Dan riwayat-riwayat yang mengatakan Lailatul Qadar ni ada tanda-tandanya. Semisal dia tak sejuk, tak panas, kemudian dia terang malam tersebut, kemudian berlakulah sekian-sekian tanda ni,
semua riwayat ini tidak ada asal di dalam agama. Okay? Mungkin ibu-ibu yang pertama kali dengar, kenapa saya rasa macam selalu dengar dia tidak ada asal di dalam agama. Tak disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Nabi tak sebut. Nabi hanya sebut satu je riwayat, iaitu Lailatul Qadar itu tandanya bukan semasa Lailatul Qadar. Dia tanda selepas Lailatul Qadar. Iaitu terbitnya fajar hari keesokan selepas Lailatul Qadar itu, matahari terbit dalam keadaan pucat. Bukan dia tak keluar cahaya. Dia cahaya terang, tetapi dia dalam keadaan pucat. Dia tak terik dan dia tak panas. Itu hari esok lepas terbit fajar selepas Lailatul Qadar. Itu je yang Nabi sebut. Yang lain-lain Nabi tak sebut. Melainkan hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri, dia pernah sebut satu riwayat, bila Nabi SAW maklumkan Lailatul Qadar malam tersebut, maka dia kata malam tu kami solat di atas air. Maksudnya malam Lailatul Qadar tu berlaku turunnya hujan. Turun hujan pada malam Al-Qadar. Itu saja yang menyebutkan tentang tanda. Yang lain tak disebutkan tanda-tanda khusus, melainkan mungkin dia adalah tajribat, pengalaman para ulama silam. Dan para ulama ni dari sudut pengalaman sajalah, dia tak boleh kita jadikan sebagai sandaran mesti berlaku tarikh ni, mesti berlaku tarikh tersebut. Ini bukan tidak ada asal lah di dalam agama kita. Okey, baik. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak sebutkan satu perkara yang mungkin ibu-ibu pernah dengar, tapi penting untuk saya sampaikan supaya kita berhati-hatilah. Baru ni saya dengar ada satu radio, dia menyampaikanlah, ada seorang asatizah ni, dia menyampaikan, dia kata Lailatul Qadar ni dia berlaku pada 27 Ramadan. Dia benda yang kemungkinan boleh berlaku sebab Nabi memang sebutlah dalam hadis 21, 23, 25, 27, 29. Cuma bila dia kata apa? Kenapa malam 27? Sebab dia kata pengiraan, contoh dia kata huruf pada perkataan Lailatul Qadar ada berapa huruf ibu-ibu? Perkataan Lailatul Qadar tu ada berapa huruf? Siapa pernah kira perkataan huruf, huruf pada perkataan Lailatul Qadar tu berapa huruf? Okay. Ada huruf lam, ya, lam, ta marbutah, alif, lam, qaf, dal, ra. Betul. Okey. Puan Anis kata 9. Okey, Kanda Intan pun kata 9. Okey, dia kata 9. Okey, kita nak maklumlah Lailatul Qadar tu 9 huruf. Berapa kali Allah sebut perkataan Lailatul Qadar pada surah Al-Qadar? Berapa kali? Okey, dia kata 3 kali. Maka 9 huruf kalikan dengan 3 kali pengulangan Lailatul Qadar itu adalah 27. Ini adalah tafsiran yang batil. Ini bukan saya sebut ya, ini disebut oleh ulama tafsir. Sesiapa yang menafsirkan macam ini adalah batil. Kenapa? Kalau benar ini adalah tafsiran yang tepat, sudah tentulah baginda Nabi SAW maklum kita lebih awal lagi. Nabi kata, macam ni kiraan Lailatul Qadar. Tak, Nabi tak kata. Nabi sebut dalam hadis yang sahih, iltamisuha. Pergi cari Lailatul Qadar itu pada 10 akhir Ramadan. Sebelum Nabi sebut hadis ni, kata dalam riwayat yang sahih, baginda Nabi SAW telah i'tikaf di masjid start daripada 1 Ramadan. Nabi i'tikaf di masjid start daripada 1 Ramadan. Cukup 10 hari Ramadan, Jibril turun. Dan Jibril kata, ya Muhammad, amamah. Dia kata, ya Rasulullah, Lailatul Qadar itu depan lagi. Nabi sambung lagi i'tikaf di masjid ni 10 malam yang kedua, malam 11 sampai malam 20. Kemudian Jibril turun malam 20. Jibril kata, ya Rasulullah, amama, depan lagi Lailatul Qadar tu. Bila disebut macam tu, barulah Nabi sebut dalam hadis, iltamisuha fil ashar awakhir min Ramadan. Baru Nabi keluar hadis, kamu cari-carilah Lailatul Qadar itu pada 10 akhir Ramadan. Nabi tak gunakan tafsiran pengiraan macam ni, tidak ada. Okey. Tapi adakah salah kalau kita nak beribadah 27 ni? Tak salah lah sebab memang disebut dalam hadis. Pada 21, 23, 25, 27, 29 silakan, tidak ada masalah. Cuma penafsiran yang kata kiraan 27 macam ni, itu batil. Okay. Tetapi saya mengharapkan berlaku 27. Salah ke? Tak salah. Itu tak salah. Tidak ada masalah. Cuma nak menguatkan hujah kita kenapa dia berlaku 27 sebab kiraan macam ni, itu salah. Jelas ke? Boleh kan? Faham kan? Okay. Satu lagi tafsiran, ada yang gunakan kaedah, dia kata, saya kira Lailatul Qadar ni malam 27 sebab kalau ibu-ibu perhatikan,
Daripada Allah Ta'ala sebut inna anzalnahu fi lailatul qadar, inna anzalna tu sampailah perkataan salamun hiya hatta matla'il fajr. Kalimah yang disebut dalam surah Al-Qadar ni ada 30 kalimah. Cuba tengok betul-betul. Allah Ta'ala sebut ada 30 kalimah. Inna satu. Kemudian anzalna dua. Fi lailat, kita boleh kira satu. Dia ada 30 perkataan sahaja Allah Ta'ala gunakan. Kita tengok. Kita takjub. Allah Ta'ala susun komplit. Nampak cantik kan? Lalu ada sebahagian yang menafsirkan, perhatikan perkataan dia tu yang ayat terakhir, salamun hiya. Hiya tu adalah domir kan, kata ganti kepada Lailatul Qadar. Okay, Allah kata salamun, maka sejahteralah nya. Siapa tu? Lailatul Qadar lah. Hatta sehinggalah matla'il fajar, sehinggalah terbit fajar pada hari esok. Dia kata hiya tu Lailatul Qadar. Hiya tu perkataan yang keberapa? Kita pun kira, hiya tu adalah pada perkataan yang ke-27. Tengok kiraan ni. Ni nak bagi tahu kita secara tak langsung Lailatul Qadar berlaku pada malam 27. Ini juga adalah tafsiran yang batil. Okey, kita tak boleh gunakan penafsiran seperti itu. Okey, saya bagi tahu ni sebab ada juga yang menyampaikan dengan kaedah-kaedah seperti itu. Okey. Yang ni kita tak boleh buat macam ni sebab Nabi SAW tak ajar pada kita. Nabi ajar pada kita ni menghidupkan 10 akhir ni dengan amal salih. Kalau tidak, Aisyah tak kata pada kita, Nabi SAW pada 10 akhir Ramadan Nabi buat 3 perkara. Pertama, Nabi buat apa? Syadda mi'zarah. Nabi akan ikat kain dia. Ikat kain ni kalau orang Melayu kata apa? Sengsing lengan lah. Kalau saya nak masak ni, saya dah sengsing lengan ni, itu maksudnya saya dah sungguh-sungguh nak pergi masak ni. Jangan kacau-kacau saya ni. Nabi ni nak tunjuk kesungguhan dia, kata Aisyah, syadda mi'zarah. Nabi ni dah ikat kain dia. Kemudian Nabi SAW, ya lailah. Nabi menghidupkan sepanjang malam dia. Aisyah tak kata, idza dakhala 27, apabila masuk malam 27. Nabi Aisyah tak kata macam tu. Aisyah kata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashar. Nabi dulu bila masuk 10 akhir, Nabi buat macam disebut 10 akhir. 10 akhir tu Nabi pulun, bukan malam 27, ada malam-malam tertentu tidak. Nabi buat. Jadi kita nak mengikuti pada sunnah Nabi ni, hidupkanlah 10 akhir tu dengan amal soleh mengikut kemampuan kita lah. Ini yang diajarkan di dalam agama kita. Okey. Yang ketiga, wa iqadha ahlah. Nabi akan kejutkan ahli keluarga dia. Okey. Baik, sebelum kita masuk cerita hari raya ni, last sekali. Kalaulah kita ni terlalu letih, saya ni penat sangatlah. Macam manalah saya nak menghidupkan malam-malam akhir ni? Ada 2 perkara yang diajar oleh fuqaha Syafi'iyah. Okey. Orang fakih dalam mazhab Syafi'i mengajar kita 2 perkara. Pertama iaitu baginda Nabi SAW sebut dalam hadis, dan semua orang maklum, man qama ma'al imam hatta yansarif husiba lahu qiyamul lailah. Kita usahakanlah 10 akhir ni jangan miss solat tarawih. Sebab Nabi kata siapa yang solat tarawih, ataupun dalam hadis sebut man qama, siapa yang qiyamul lail bersama dengan imam. Tarawih lah tu. Sehinggalah hatta yang sarif, sampai imam selesai, dia pun selesai. Imam beredar, dia beredar. Imam sampai witir, dia pun buat sampai witir. Imam balik, dia balik. Khusiba lahu qiyamul lailah. Maka malam tu dia dicatatkan sepanjang malam dia berqiyamul lail. Sepanjang malam dia berqiyamul lail. Ini satu kaedah yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Dari sudut ganjaran, kita boleh dapat ganjaran menghidupkan sepanjang malam dengan amal saleh, dengan cara salat tarawih bersama imam sampai imam selesai. Sampai imam witir, kita witir, imam balik, kita balik. Ataupun satu lagi kaedah yang disebutkan oleh fuqaha Syafi'iyah, iaitu baginda Nabi SAW mengajar pada kita jaga ada 2 solat. Solat isyak jamaah dan juga solat subuh jamaah. Sebab Nabi sebut dalam hadis yang sahih, siapa solat isyak jamaah, separuh malam itu dikira qiyamul lail. Dan siapa yang solat subuh jamaah, maka separuh lagi malam itu dikira sebagai qiyamul lail. Jadi melaksanakan 2 solat fardu ni secara jamaah, maka sepanjang malam itu ganjarannya kita menghidupkan dengan qiyamul lail. Subhanallah. Ini antara kaedah yang diajar oleh fuqaha Syafi'iyah. Kalau kita betul-betul tak larat lah, paling minima inilah kaedahnya. Inilah cara dia. Okey. Jadi pada 10 akhir ni, ini antara usaha yang kita perlu lakukan. Saya tak nafikan memang susah. Kita perlu mujahadah, kita kena usaha lebih. Memang.
tetapi itulah hakikat ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kita akan rasa kemanisan dan keseronokan itu di penghujung amal soleh kita nanti. Okey, jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, malam-malam akhir ni galakkanlah anak-anak kita pergilah melaksanakan amal soleh, pergi iktikaf dekat masjid. Cari masjid-masjid yang kita rasa selesa tu, pergi iktikaf, pergi duduk dan iktikaf, laksanakan qiyam. Misal malam ni malam 27, tak ramai orang nak cuba, okeylah esok ataupun hari ni saya nak cuti contohlah. Hari ni saya cuti, saya tak nak penat-penat, tak nak pergi bazar Ramadan. Ataupun saya nak pergi bazar Ramadan, saya tak nak masak sebab nanti masak saya penat. Saya nak rehat-rehat sebab malam nanti saya nak pulun sepanjang malam dengan amal soleh. Kita kena ada matlamat macam tu. Ataupun esok saya nak cutilah, ambil cuti sebab malam ni malam 27, okay, esok saya nak cuti sebab saya nak beribadah. Saya tak nak esok pergi kerja ngantuk-ngantuk. Kalau pergi bercuti pun boleh ambil cuti, kan? Pergi jalan-jalan pun boleh ambil cuti, kenapa beribadah tak boleh ambil cuti pula? Itu benda yang kita kena tanya pada diri kita lah, sebab kita perlu rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik, selesailah cerita tentang Lailatul Qadar. Cerita pun dah masuk setengah jam. Okey, baik. Sekarang kita nak cerita tentang Aidul Fitri. Aidul Fitri di dalam bahasa Arab, Aid artinya adalah kembali. Fitri adalah kembali kepada fitrah. Saya percaya ibu-ibu semua maklum. Idul Fitri ni artinya kembali kepada fitrah. Dan dia sama dengan maksud iftar. Iftar. Kena habis pukul 9 lebih le. Okey, alright. Okeylah, saya cubalah minta maaf lah. Ada gangguan-gangguan tadi kan. Masa ni lah anak menangis lah. Minta maaf lah. Okey, baik. Iftar dengan Idul Fitri itu maksudnya sama. Iftar, kita kata iftar kan. Iftar ni dia datang daripada perkataan fatara. Dia berarti fitrah. Okay, ramai orang terlepas pandang. Iftar ni adalah fitrah. Okay. Kenapa disebut sebagai fitrah? Sebab dia adalah waktu kita kembali kepada fitrah kita. Iaitu kembali makan. Tubuh kita perlu makanan. Fitrah kita perlu makan. Kita kembali makan. Tubuh kita perlu minum, kita kembali minum. Tubuh kita perlu kepada syahwat, kita kembali syahwat. Maka sebab itu dinamakan sebagai fitrah. Tetapi ramai orang terlepas pandang. Iftar adalah ibadah. Sebab Nabi sebut dalam hadis riwayat Al-Bukhari, kata Nabi, la yazalun nas bi khair ma'ajjal fitr. Allah Ta'ala ni tidak akan cabut pahala kepada orang yang berpuasa, melainkan orang itu bersegera berbuka puasa. Kita jadi hairan. Nabi suruh kita cepat-cepat berbuka sebab akan berterusan pahala ibadah tu. Tapi kalau kita lewat-lewatkan berbuka, maka tak dikira sebagai ibadah, maka terputuslah ibadah. Apa yang Nabi nak sampaikan? Nabi nak bagi tahu, waktu berbuka adalah waktu ibadah. Waktu berbuka adalah waktu ibadah. Dan dia bukan penutup kepada ibadah. Rata-rata kita percaya, bila berbuka tu maksudnya selesai saya beribadah. Maka malam nanti yang tadi saya dah tahan diri nak marah, malam ni saya nak marah. Tadi saya tahan diri nak mengumpat, sekarang saya nak mengumpat. Tidak. Iftar itu adalah penyambung ibadah. Permulaan ibadah pada waktu malam. Kita ingat iftar itu namanya fitrah. Kita sambung balik kepada fitrah kita atas izin Allah kerana kita nak memulakan ibadah pada waktu malam. Dia samalah dengan Idul Fitri. Kenapa dinamakan Idul Fitri? Sebab kita ni Allah izinkan kembali pada fitrah. Makan balik, minum balik, bersyahwat balik. Mengikut yang Allah Ta'ala telah syariatkan. Buat perkara ni, maka dia adalah kembali kepada fitrah dan dia dikira sebagai ibadah di sisi Allah Ta'ala. Sebab itu, haram untuk berpuasa pada hari. Sebab dia adalah hari yang Idul Fitri. Hari yang kita kembali pada fitrah kita. Boleh makan, boleh minum, boleh bersyahwat. Selain daripada tu, kita tahan diri tak makan, tak minum, maka ia adalah waktu yang haram. Tak dibenarkan sama sekali. Okay? Sebab ia adalah hari ibadah. Ini benda yang kita kena ingat. Hari raya adalah hari ibadah. Macam mana saya nak jadikan dia ibadah? Maka kita kena tahulah apa yang Nabi buat. Bila kita tahu Nabi buat hari raya tu, baru kita boleh jadikan dia sebagai ibadah. Okay? Sebab itu tajuk kita hari ni, hari raya, hari ibadah. Baik, macam mana saya nak jadikan hari raya ni hari ibadah? Pertama, ibu-ibu kena tahu. Okay? Nak jadikan hari raya ni ibadah, dia ada dua perkara. Kita kena berikan perhatian. Oh, suara saya tak dengar ke?
Boleh kalau saya jelas ke? Dengar jelas. Ya, Ustaz. Alhamdulillah. Tak ada masalah, insyaAllah. Okay, alright. Teruskan. Okay, dua perkara. Pertama dari sudut niat kita. Yang kedua adalah dari sudut pelaksanaan hari raya kita. Dua perkara ni kena ingat sebila-bila. Pertama niat kita, yang kedua pelaksanaan dia. Niat ni pertama, setiap ibadah mesti dimulakan dengan niat. Kita nak hari raya ni, ramai orang raya-raya lah kan. Tak dia duduk bincang raya Jumaat ke raya Sabtu. Raya Jumaat tak ada masalah, tak ada. Itu bukan isu lah. Kalau saya tak nak lah nanti tak ada persiapan nanti ni. Itu cerita pasal pengurusan lah. Okay, yang sekarang kita nak tengok ni dari sudut ibadah. Yang confirmnya Sabtu memang hari raya. Confirm Sabtu memang hari raya. Tak raya pertama, raya kedua, tu je. Okay, yang penting hari Sabtu memang hari raya. Okay, baik. Sekarang ni pertama sekali bila kita nak masuk hari raya ni, memang kita kena niat. Ini adalah ibadah di sisi Allah Ta'ala. Sebab itu penting bila kita beribadah, dia mesti dengan ilmu. Sebab nanti di hari akhirat, kan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ada manusia nanti dia akan ditimbang amalnya. Fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'aishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Ada manusia akan ditimbang amalnya berat, dia masuk syurga Allah. Ada manusia ditimbang amalnya ringan, lalu dia masuk ke dalam neraka Allah Ta'ala. Kita pun timbang amal kita di hari akhirat. Kita tengok, kenapa si fulan tu dia beramal macam saya juga. Dia puasa, saya pun puasa. Dia berbuka, saya pun berbuka. Dia beribadah, saya pun beribadah. Dia tarawih, saya pun tarawih. Kenapa amalnya lebih berat di mizan Allah? Amal saya ringan. Bezanya dekat situ, dia beramal dengan ilmu dan saya beramal tanpa ilmu. Okay? Dia berbuka, saya pun berbuka. Beza dia berbuka dengan ilmu, saya berbuka tanpa ilmu. Saya beraya, dia pun beraya. Tapi dia beraya dengan ilmu, saya beraya tanpa ilmu. Sebab itu penting. Pertama sekali adalah niat. Okay? Yang pertama sekali adalah niat. Niat dekat sini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kita masuk je hari raya, saya berniat ini adalah ibadah. Bila sebut ibadah, niat je ibadah, maka kita ni duduk di bawah satu rangkuman dalam syariat Tuhan. Kita tak boleh sambut hari raya ni ikut kehendak kita. Saya nak itu, nak ni, tak boleh. Dia mesti ada kaedah-kaedah dia. Okay. Yang kedua, pelaksanaan. Macam mana pelaksanaan? Dia kena patuh pada syariat lah. Ini kena patuh pada syariat. Okay. Kita masuk satu-satu. Okay. Boda Sharifah kata hilang ngantuk. Alhamdulillah ngantuk juga kan. Okay. Baik, sekarang ni. Macam mana nak jadikan hari raya itu ibadah? Pertama, bila sebut je, malam nanti ada satu pengumuman nanti hari Khamis. Pengumuman bila ada cerapan, bila hari raya. Dekat situ kita masih lagi menggunakan kaedah ru'yah kan. Ru'yah ni maksudnya mencerap, melihat anak bulan. Tengok nampak anak bulan baru dikira. Kita tak hisap saja. Kita kena tengok cerap anak bulan dan kita mengira juga. Jadinya itu adalah satu daripada sebahagian sunnah baginda Nabi SAW. Nabi ajar pada umat dia ni, tengok anak bulan. Perhatikan anak bulan. Nampak, maka esok puasa, esok raya. Tak nampak, maka tangguh lagi sehari, hari lusa baru hari raya. Bila jatuh je hari raya, perkara pertama yang kita kena buat bukan pergi masak lemang. Bukan pergi sibuk-sibuk dah, cepat cari itu, cari ini, bersihkan. Tak. Perkara pertama kena buat, iaitu tanya pada pasangan kita, dah bayar zakat fitrah ke belum? Okay, zakat fitrah adalah kewajipan pada bulan Ramadan. Okay, tanya pada pasangan kita, dah buat zakat fitrah ke belum? Mak kita siapa yang buat? Pertama, saya kalau nak isu pasal zakat ni banyak kaedah, banyak perkara yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Antaranya apa? Iaitu kalangan kita, dia bayar zakat untuk orang tua dia. Kan, saya bayar untuk mak saya lah, saya bayar untuk ayah saya. Sedangkan mak ayah ni boleh jadi ada pendapatan. Boleh jadi dia pun tak duduk dengan kita. Dia bukan duduk di bawah tanggungan kita. Kalau duduk bawah tanggungan kita tak ada isu. Sekarang ni mak kita duduk kampung. Dia ada pendapatan, mungkin pencen dan sebagainya. Kita pula pergi bayar zakat untuk mak kita. Kena ingat, zakat ni kalau nak bayar untuk orang tua kita, pastikan kita minta keizinan dia terlebih dahulu. Mak, saya nak bayar zakat untuk mak, boleh ke tidak? Mak kata boleh. Baru boleh jadi sah kita punya pelaksanaan zakat untuk orang tua kita. Minta izin dia terlebih dahulu. Ini kadang-kadang kita tak apa cakna. Sekadar RM7, RM14, RM21, tak apalah saya bayar je lah. Mak tak tahu pun tak apa.
Tak boleh. Dia ada kaedah dia. Dia kena tanya dulu, mak, saya izinkan tak? Saya bayar. Mak tu boleh bayar. Baru jadi sah. Dan kalau ibu bapa kita ada pendapatan, kena ambil daripada pendapatan dia dan dibayarkan di pusat zakat. Sebab ibadah dari sudut harta ni kita boleh pindah kepada orang lain. Dia kalau ibadah dari sudut badani ni, ibadah solat, puasa ni kita tak boleh ganti kan. Tapi ibadah harta ni, Man, tolong mak bayarkan zakat untuk mak, itu boleh. Tapi Man, tolong solatkan untuk mak, itu tak boleh. Jadi, pertama ni kat sini, dia kena minta izin. Yang kedua, kalau mak ayah dia ada pendapatan, kena ambil daripada harta mak ayah dia tu untuk dibayarkan zakat. Okay? Ni cerita zakat ni banyak lah, banyak isu dan kadang-kadang banyak kekeliruan dan banyak kesilapan. Ini boleh cerita lagi, ada amil ni kadang-kadang bila yang lelaki lah dia bayar zakat, selalunya dia bayar RM10. Dia nak bayar seorang RM7. Ada baki RM3. Tak apalah Tuan Haji, tak apalah Ustaz ambillah RM3 ni, saya nak sedekah pada Ustaz. Ingat, amil tak boleh ambil duit tersebut, hukumnya haram. Ni kita tak terlibat lah. Amil kena maklum benda ni. Okay, itu hukumnya adalah haram. Okay, banyak, kalau cerita pasal zakat ni banyak perkara. Tapi pertama sekali kena ingat, zakat ni, isu pasal zakat ni, iaitu masuk je hari raya, tanya pada pasangan kita, dah bayar zakat ke belum. Tahun lepas, ini pengalaman saya lah, tahun lepas saya bertugas jadi khatib. Sebabkan tahun lepas ni raya terkejut. Jadi saya tanya pada jemaah yang saya solat raya di kampung saya ni, saya tanya dia dekat mimbar lah sebelum kita mulakan solat raya kan. Siapa yang belum bayar zakat? Rupanya ramai sekali. Ramai. Sangat ramai. Tempat saya lah, saya tak tahu orang lain. Sangat ramai. Tak bayar zakat. Jadi saya kata minta tolong bayar sekarang sebelum kita solat hari raya. Sebab lepas solat raya maka tak dikira sebagai zakat melainkan sedekah. Ini disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Okay? Disebut sebagai sedekah. Jadi settlekan awal. Baju raya tu kemudian hak Allah tunaikan dulu. Kuih raya kemudian tunaikan hak Allah terlebih dahulu. Zakat. Kita bayar zakat dulu. Sebab itu zakat ni orang tak nampak kewajipan dia. Sedangkan zakat, kalau kita tengok dalam Quran, bila Allah Ta'ala kata dirikan salat, mesti Allah kata tunaikan zakat. Zakat dan salat itu berkembar. Dia dua benda yang saling berkait di antara satu sama lain. Okay? Dua perkara yang sangat berkait. Kalau solat tu wajib, zakat adalah wajib. Ramai orang jaga solat tapi tak bayar zakat. Zakat pendapatan tak bayar, zakat ternakan, zakat perniagaan, zakat simpanan, zakat emas, zakat pertanian, banyak zakat. Saya tak tahu pasal zakat ni. Banyak saya tak tahu. Macam mana kita tak tahu? Sedangkan solat kita kena belajar kan? Sebab kita hanya belajar bab solat je. Kita tak belajar bab zakat. Sedangkan zakat dan solat ni berkembang. Ibu-ibu sendiri baca Quran, boleh tengok. Setiap kali Allah sebut pasal solat, mesti Allah Ta'ala akan sebut pasal zakat. Sebab solat itu hubungan kita dengan Allah. Zakat itu hubungan kita dengan manusia. Okay? Ini adalah satu kewajipan yang Allah perintahkan. Jadi, kita tanya pada pasangan kita lepas ni, bang dah bayar zakat ke belum? Dah bayar zakat ke belum? Kalau dah bayar zakat, Alhamdulillah. Kalau tak bayar, abang bayar sekarang lah. Jangan tunggu-tunggu last minute. Takut amil ni, dia tutup kaunter dia. Dia pun nak balik raya juga. Dia pun ada bekerja-kerja yang lain juga kan. Kalau pagi raya tu mana orang nak bayar zakat dah. Amil tak tunggu dah. Kadang dia dah sibuk nak pergi takbir lah, nak itu lah. Maka kita lah yang kena selesaikan awal. Okey, itu pertama. Yang kedua, hari raya ni, dia adalah hari ibadah, maka bermulalah sambungan ibadah kita. Bukan Ramadan tu berakhir. Selalu kita ni Ramadan dah sedih dah. Ya Allah, saya ni tak dapat lagi nak beribadah. Siapa kata tak boleh beribadah? Saya Ramadan dah tinggalkan saya tak dapat beribadah. Sedih tu, dia ada kadar dia. Jangan ingat ibadah ni pada Ramadan saja. Sebab itu ramai orang beribadah Ramadan. Masuk Syawal tak beribadah dah. Bila kata hari raya esok ni, Syawal ni esok, maka kena ingat sambungan beribadah tu adalah pada Aidul Fitri. Aidul Fitri ni adalah permulaan ibadah pada bulan berikutnya. Jadi macam mana? Masuk je hari raya, maka malam tersebut adalah malam raya, maka malam tersebut adalah malam beribadah. Apa ibadah yang kita telah lakukan sepanjang Ramadan, maka teruskan pada malam hari raya. Itulah menjadi sebab kenapa Al-Imam Syafi'i menyebutkan malam raya ini adalah malam yang mustajab doanya. Malam mustajab doanya. Sebab malam itu adalah bangkit untuk beribadah. Ibu-ibu nak masak nasi empit, silakan. Ibu-ibu nak merendang, silakan. Tapi jangan tinggal ibadah.
Ada orang beribadah tinggalkan yang ni, tak boleh. Sebab ingat Ramadan ni kita berpuasa, Allah Taala sebut matlamat dia. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Taala sebut objektif kita Ramadan ni berpuasa ni takwa. Dan takwa tu berdiri pada dua benda, iaitu hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Itu nama takwa. Sebab itu dalam hadis riwayat Abu Daud kata Nabi, orang yang paling beriman, orang yang paling berakhlak. Itu takwa sebenarnya. Beriman, hubungan dengan Allah. Berakhlak, hubungan dengan manusia. Nabi sebut dalam riwayat Al-Bukhari, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Siapa beriman pada Allah dan hari kiamat, fala yu'zi jarah. Dia tak akan sakiti hati jiran. Nabi ulang lagi sekali, wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Siapa beriman pada Allah dan hari kiamat, fal yukrim dhaifah. Dia muliakan tetamu dia. Nabi ulang lagi sekali, wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Siapa beriman pada Allah dan hari kiamat, falyakul khairan aw liyasmut. Dia akan cakap benda yang baik ataupun dia akan berdiam diri sahaja. 3 kali Nabi ulang orang beriman pada Allah dan hari kiamat ni 3 perkara. Tak sakiti jiran, muliakan tetamu, dan yang ketiganya dia bercakap benda yang baik. 3-3 ni dia duduk dalam satu kerangka, iaitu akhlak. Tak sakiti hati jiran, itu akhlak. Muliakan tetamu, itu akhlak. Cakap benda yang baik, tak menyakiti orang lain, itu adalah akhlak. Nampak? Orang beriman, akhlak. Beriman pada Allah, berakhlak kepada manusia. Okay? Jadi, jangan kita jadi selfish lah. Malam ni saya nak beribadah, kita balik kampung kan. Orang lain duk masak, duk ni, kita tak tolong. Saya nak sibuk beribadah ni, ustaz kata ni malam ibadah ni. Ingat-ingat juga. Ibadah tu, takwa tu, hubungan dengan Allah jaga, hubungan dengan manusia pun jaga. Jangan tak balance. Hubungan Allah jaga, dengan manusia kita pinggirkan. Hubungan dengan manusia kita jaga, hubungan dengan Allah pinggirkan. Tak boleh. Dia dua-dua tu kena balance. Okay, dua-dua tu balance. Barulah di kita amal salih. Okay, untuk zakat fitrah sama tak nilaian orang yang makan beras basmati sahaja, tapi bukan dia yang beli, orang lain dalam rumah yang beli. Kalau dia sendiri, dia akan beli beras biasa. Okay. Baik, sebenarnya itu adalah kaedah yang digunakan. Kalau makan beras wangi, RM14. Makan beras biasa, RM7. Makan beras basmati ni contoh RM21. Sebenarnya, kita tahu pendapatan kita berapa sebenarnya. Dan kita tahu kemampuan kita berapa sebenarnya. Okay. Jangan bayar kurang, nanti tak sah. Biar bayar lebih. Okay. Kita tahu, saya pendapatan macam ni. Telefon pun ada 2 telefon contohlah. Saya telefon pun ada 2 telefon. Lebih lah kalau kita berbelanja tu, kadang-kadang kita tahu kita berlebih. Jadi tak salah kalau kita bayar RM14, tak salah kalau kita nak bayar RM21. Jangan kita kata beras ni saya makan ni tapi orang tu yang beli. Kalau saya beli saya pakai beras biasa je. Janganlah macam tu. Okay. Kaedah tu adalah kita tahu kemampuan kita. Okay. Dari sudut, adakah saya ni bukan hal beras? Maksudnya dalam kehidupan ni memang saya catat, mengira sikit-sikit. Semua perbelanjaan saya kira. Sebab apa? Saya ni kalau terlebih memang habis. Saya punya belanjawan saya memang kacau. Contohlah. Orang macam ni, kita tahu dia RM7 lah. Okay. Kalau dia kata, saya ni kalau berbelanja tak apa berkira sangat. Pergi bazar tu tak pernah plan. Pergi je beli je. Okay. Orang macam ni RM14 lah. Ada orang yang betul-betul kayangan, dia beli apa pun dia tak pernah kira. Orang macam ni RM21 lah. Kita guna kaedah macam tu. Mudah kita nak ni. Jangan terlalu, saya tak beli beras ni, orang lain beli tapi saya makan. Susahlah kita nak ukur macam tu. Ini adalah satu kaedah sebenarnya. Nak tunjukkan kepada kita kemampuan kita. Sebab itu susahlah pusat zakat nak kata, range gaji bawah RM3,000, ni bayar RM7 lagi susah. Bawah RM5,000, sebab ada orang gaji dia RM3,000 tapi dia duduk seorang-seorang. Mungkin dia selesa lah dengan RM3,000 seorang-seorang. Ada orang RM3,000, keluarga ada 6 orang. Tak sama. Jadi dia gunakan kaedah beras tu untuk tunjukkan kepada kita, kita mampu yang mana sebenarnya. Okay, mudah-mudahan terjawab Bunda Faridah. Okay, baik. Okay, jadi malam raya adalah malam ibadah. Sambung balik. Kita baca Quran sepanjang Ramadan. Malam raya baca Quran. Malam Ramadan kita solat awal waktu. Malam raya solat awal waktu. Bulan Ramadan kita berpuasa. Maka masuk hari raya tu adalah puasa. Puasa apa? Nabi kata apa? Asyamu junnah. Wala yarfuth wala yajhal. Puasa itu adalah perisai.
Dia tak cakap benda yang celupa dan dia tidak melakukan perbuatan yang bodoh. Maksudnya apa? Puasa ni adalah menghalang tubuh kita daripada melakukan maksiat. Puasa mata jangan tengok benda yang haram, puasa telinga jangan dengar benda yang haram, puasa mulut jangan sebut benda yang haram, tangan, kaki, kemaluan, perut, syahwat, jangan buat benda yang haram. Masuk je bulan Syawal nanti, maka seluruh panca indera kita ni pastikan jangan melakukan dosa, jangan melakukan maksiat. Sambung balik qiyam kita, sambung lagi solat fardu kita, sambung lagi bacaan Quran kita dan jangan melakukan maksiat. Saya nak bayangkan macam ni ibu. 30 hari kita beribadah, hanya sehari sahaja habis semua ibadah kita. Rosak kerana satu hari Syawal tu. Jadi pastikan satu hari Syawal tu adalah kita buat dengan amal saleh. Dia adalah lanjutan ibadah kepada bulan yang berikutnya. Okey. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, ni kena tahu ibu-ibu. Yang ketiga, hari raya ni sunnahnya adalah bergembira. Dia bukan sunnahnya bersedih-sedih. Sunnah hari raya adalah bergembira. Ni ibu-ibu kena ingat. Dan saya selalu pesan pada keluarga saya, hari raya adalah hari gembira, dia bukan hari bersedih. Sebab dalam riwayat Al-Bukhari, Nabi SAW memaklumkan kepada kita, menzahirkan kegembiraan pada hari raya adalah sunnah. Kata Nabi SAW, orang Sudan, bila hari raya je, mereka akan mempamerkan senjata dan perisai mereka. Maksudnya, mereka akan buat satu program untuk zahirkan kegembiraan dia dengan senjata dan perisai. Sebab zaman tu zaman perang kan. Jadi bila ada tu, itu tanda zahirkan kegembiraan. Kita tanda zahirkan kegembiraan kita mungkin dengan kita beli baju raya sekadarnya, ada hidangan-hidangan raya, itu semua ibadah. Sebab kita zahirkan kegembiraan kita. Jangan orang datang, saya ni sedih lah. Tak boleh. Sebab hari raya sunnah yang pertama kena ingat, dia adalah menzahirkan kegembiraan. Walaupun kita rasa sayu meninggalkan Ramadan, walaupun ada kalangan ahli keluarga kita yang meninggal dunia dan sebagainya, maka tetap perlu zahirkan kegembiraan sebab ini adalah hari raya ibadah yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedih anak menantu tak dapat balik raya. Okey, ini selalu kita lakukan. Sedih tak dapat balik raya. Saya bagi tahu ibu-ibu, kadang-kadang kita ni, saya minta maaf kalau saya gunakan perkataan yang tak sesuai lah. Kita sebagai orang tua, ibu bapa, janganlah kita ni menjadi asbab anak-anak kita ni tak dapat beribadah. Awak kena balik rumah mak raya pertama. Kalau tak balik, awak anak derhaka. Oh, senangnya lah. Kadang-kadang semua orang tahu. Tetapi dia letakkan ibadah tu dengan emosi. Itu yang paling payah. Dia letakkan emosi tu. Kedua pun boleh balik kampung juga. Ketiga pun boleh balik kampung juga. Dia nak rebut juga raya pertama tu. Janganlah macam tu. Sebab anak kita, dia pun ada pasangan dia. Dia pun ada keluarga mentua dia. Dan dia ada hak-hak yang perlu dia tunaikan. Okay. Sebab kita dulu pun, ibu-ibu yang dahulu pun macam tu juga. Mak kita pun ada suami kita pun ada keluarga mentua kita yang perlu kita tunaikan hak-hak masing-masing. Jadi, kita memudahkan. Tak apalah awak ada urusan, awak ada kerja, awak ada keluarga mentua awak. Tak apa, awak dah plan macam tu, baliklah. Nanti raya kedua boleh juga raya Muhammad, raya ketiga boleh raya Muhammad. Kita mudahkan. Okay, kita mudahkan. Jangan kita susah-susahkan. Ustaz, kalau balik kampung ni, balik kampung mana dulu, suami ke isteri? Benda dia atas perbincangan. Dia tak semestinya kena suami dulu ke, isteri dulu ke. Tak, dia atas perbincangan. Laksanakan dengan adil lah. Okay. Tahun ni kita bincang, rumah suami dulu. Tahun depan, rumah isteri dulu. Mudahkan. Tahun ni rumah isteri dulu. Tahun depan, rumah suami dulu. Kita mudahkan. Okay. Tak jadi isu pun. Sebab bila berbalah tu, bayangkan mana ada orang beribadah sambil berbalah. Betul tak? Beribadah sambil bergaduh. Tak. Beribadah ni dengan keharmonian, dengan keamanan, dengan keselamatan. Jadi, laksanakanlah dengan seadil-adilnya. Kita tahu hak-hak ni sebenarnya, tapi kita nafikan. Contohlah, kalau ada keluarga si Fulan ni, sebelah suami. Keluarga dia ada kenduri pula kebetulan. Ada kenduri. Mungkin hari kedua tu ada kenduri. Suami pula duduk negeri jauh. Kita plan bincang dengan isteri kita. Macam ni, abang punya adik nak kahwin ni. Hari kedua ni. Kalau tahun ni kita raya dulu rumah abang, nanti boleh tak? Ambil 2 hari dekat rumah abang, nanti 8 hari kat rumah awak pula. Benda boleh nego lah. Macam tu lah. Benda boleh bincang. Janganlah kita tak boleh nak bincang kan. Tak boleh hari pertama juga mesti. Janganlah. Kita akan membebankan masing-masing.
Okay. Isteri kena tak suami. Okay. Okay. Rasanya Ustaz Zukri ni. Kena tak suami Okay lah. Susah nak cakap. Dia suami isteri ni masing-masing ada hak dia. Okay. Hak isteri kepada suami adalah suami kena menyayangi dia. Hak isteri suami kepada isteri, isteri kena taat kepada suami dia. Maksudnya dua-dua ni kena ada saling lengkap melengkapi. Kadang-kadang awak kena taat cakap abang, awak tak boleh lawan cakap abang. Tapi suami lupa hak untuk memberikan kasih sayang pada isteri, suami tak tunaikan. Tak boleh juga. Sebab dua-dua tu dia saling lengkap melengkapi. Kita nak hak daripada isteri taat kepada kita, tapi kita lupa tunaikan hak kita kepada isteri kita, iaitu menyayangi dia dengan zahir kita, dengan batin kita dan sebagainya. Kalau isteri ada pendapatan, isteri kena bayar sendiri ke zakat fitrah? Tidak, tak perlu. Yang perlu bayar zakat fitrah pada isteri ni adalah suami. Sebab isteri walaupun ada pendapatan, dia duduk di bawah tanggungan suami. Suami kan perlu bayar nafkah kepada isteri kan. Walaupun isteri ada pendapatan, suami kena bayar nafkah pada isteri. Maka maka bayaran zakat untuk isteri ni adalah pada suami. Okey, suami yang perlu bayar zakat pada isteri. Okey. Betul, suami isteri mesti toleransi lah, mesti ada toleransi, balance antara masing-masing. Sebab itu saya kata, dia sebenarnya isu hukum ni semua orang maklum. Siapa beri keutamaan? Mak mentua, mak kita sama je, tidak ada beza. Okay. Yang menjadi masalah sekarang ni emosi. Bila ada campur aduk dengan emosi ni, kita tak jadi balance dengan kita punya hukum. Hukum jelas je sebenarnya, hukum jelas, tak ada isu pun. Tapi bila masuk emosi, dia jadi susah. Jadi sebab itu, benda yang kita kena ingat, raya ibadah. Jangan raya ni menjadi punca kepada perbalahan. Okey, nanti jadi panjang lagi. Okey. Yang ketiga tadi, raya ni menzahirkan kegembiraan. Jadi ingat, sedih macam mana pun happy. Sebab dia adalah hari raya, hari yang Allah beri kita hadiah. Ini adalah hari yang kamu perlu bergembira. Sebab itu Abu Bakar As-Siddiq dia pernah halang kalangan sahabat Nabi ni menyanyi. Menyanyi. Orang Arab kan dia suka zahirkan dengan dia punya dengan dia punya lantunan syair-syair dia kan. Jadi dia kata halang, dia tak bagi. Nabi kata apa? Kenapa kamu nak halang kegembiraan pada orang ni? Sebab ini adalah hari bergembira. Ini adalah hari bergembira. Dia gunakan kaedah bergembira macam tu. Selagi tak melangkaui batas syariat, maka dibenarkan. Dia gembira cara macam ni, silakan. Ada orang bergembira pergi bercuti. Saya pagi raya ni memang saya tak balik kampung. Saya pergi cuti kat London contohlah. Kalau dia rasa happy macam tu, silakan. Sebab boleh jadi balik kampung tak ada orang pun. Mak ayah dah meninggal, tak ada saudara mara. Orang lain-lain kaedah, lain-lain keadaan. Jadi dia bergembira cara macam tu, silakan, Nabi tak pernah halang. Sebab maksud gembira tu dia luas. Dia sangat subjektif. Dia bukan objektif. Dia sangat subjektif. Okey, yang penting adalah bergembira pada pagi hari raya. Dia bukan pagi yang kita bersedih dan sebagainya. Apatah lagi kita bergembira sebab kita menang melawan syahwat kita. Kita tunduk kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka zahirkan kegembiraan itu dengan kemenangan pada hari raya, bukan hari yang kita bersedih-sedih. Okey, kemudian apa lagi pada hari raya ni? Okey, soalan dulu. Banyak soalan ni. Kalau ibu tunggal ada pendapatan sendiri seperti pencen, perlu bayar sendiri? Ya, kalau ibu tunggal perlu bayar zakat sendiri. Tak ada orang bayar zakat untuk kita. Okey? Kita kena bayar zakat sendiri. Okey, bonda Rahimah senang ikut anak-anak. Alhamdulillah kan senang. Jangan gaduh-gaduh. Saya dari dulu tak kisah bab balik kampung, tak kisah anak nak ke tak nak balik ke, tak pernah paksa. Suami saya orang Melaka, dia nak balik Melaka tiap-tiap tahun pun saya tak kisah. Janji semua senang hati, dah redha je. Saya orang Kedah, kadang-kadang dia balik raya seorang je. Saya raya kat Melaka, jangan tak pernah gaduh. Alhamdulillah. Okey, bila kita faham benda ni, mudah je sebenarnya. Sebab raya ni sama je kan. Raya tu sama je. Jadi tak perlulah nak berbala, bergaduh, berselisih, bermasam muka. Tak perlu. Kita tolerate di antara kita. Okey, baik, selesai. Sekarang ni kita tengok apa yang Nabi lakukan. Yang berikutnya, pada pagi raya, Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk mandi sunat hari raya. Mandi sunat hari raya ni merupakan sunnah. Pagi Syawal, pagi 10 Zulhijjah, kemudian kalau kita nak berihram, kemudian kalau kita nak hari Jumaat. Ini adalah waktu-waktu yang kita akan disunnahkan untuk mandi hari raya. Kalau kita buat ibu-ibu, alhamdulillah, itu dikira sebagai hari raya dah.
Itu dah dikira, minta maaf, itu dah dikira sebagai berpahala. Tapi kena ingat, kenapa Nabi perintahkan mandi sunat ni? Perhatikan, setiap kali kaum muslimin bertembung dengan kaum muslimin yang lain, maksudnya kita ada majlis besar-besaran, sama ada solat Jumaat, sama ada hari Aidil Fitri, Aidil Adha, ataupun ketika kita nak bertawaf masa ihram nanti. Waktu kita nak bertemu dengan kaum muslimin, Nabi mengajarkan kepada kita jangan menyakiti orang lain dengan bau badan kita. Itu sebenarnya sunnah yang Nabi ajar. Mandi sunat tu untuk menunjukkan kepada kita, waktu kaum muslimin ni berhimpun, berkumpul, jangan sakiti orang lain dengan bau badan kita. Bau badan ni bau yang kita tak boleh nak halang. Dia berlaku secara semula jadi. Tapi Nabi ajar pada kita, kamu jangan sakiti orang lain dengan bau badan kamu. Apa sunnah Nabi nak ajar? Kalau ibu-ibu mandi sunat, alhamdulillah, itu dah kira pahala dah. Tapi kena ingat satu perkara. Pagi raya ataupun hari-hari yang lain, jangan sakiti orang lain dengan bicara kita, dengan perbuatan kita, dengan akhlak kita. Kadang-kadang kita ni mandi raya bagus dah ni. Pagi raya ni mandi raya. Okey, cantik dah. Lepas tu jumpa anak saudara, bila nak kahwin man? Oi, kau ni kahwin lama dah, bila nak berisi? Apa ucapan kita ni menyakiti hati orang lain? Jangan tuan-tuan. Ni adalah hari ibadah ni. Kalau bau badan kita pun tak diizinkan untuk menyakiti orang lain, apatah lagi dengan tangan kita, perbuatan kita dan juga dengan ucapan kita. Ada orang dia menjaga bacaan tajwid dia. Kadang teruk-teruk dia nak sebut tajwid ni. Dalam solat dia, dalam bacaan Quran dia. Tapi di luar solat, luar bacaan Quran dia, dia tak pernah jaga mulut dia. Apa dia nak cakap je. Kadang ada orang tanya saya, Ustaz, macam mana Ustaz kita nak jawab kalau mak-mak saudara nak cakap, bila nak kahwin ni? Kau ni tak laku ke? Macam tu lah. Bila nak ada anak ni? Kau ni mandul ke? Macam mana nak cakap? Saya kata benda susah nak cakap. Yang paling senangnya, orang yang cakap tu jangan cakap. Senang. Kita yang susah-susah fikir apalah saya nak jawab dengan makcik ni. Kalau dia tanya saya nak jawab apa? Memang benda tu susah nak jawab. Yang paling senang, yang bertanya tu jangan tanya. Cuba tanya topik-topik yang lain. Kadang kita faham orang-orang tua ni dia nak berbasa-basi dengan kita kan. Dia nak mukadimah berbual tu dengan dialog-dialog macam tu. Satu, kita jangan fragile sangat lah. Hati tu jangan rapuh sangat lah. Tetapi dalam masa yang sama, kaedah kita ni iaitu saya mesti kuat lah. Dan satu lagi, orang yang nak bertanya tu pun kena melihat-lihat jugalah. Jangan main tanya je. Jangan ikut suka hati kita. Okay? Jadi dua-dua ni kena faham. Pagi raya tu disunnahkan mandi bukan sekadar mandi saja, bukan sekadar berwangi-wangian, tetapi itu mengajar dan mendidik orang mukmin jangan menyakiti orang lain, sama ada dengan bau badan kita, sama ada dengan ucapan kita, sama ada dengan perbuatan kita, perangai kita. Jangan menyakiti orang lain. Itu adalah sunnah dan ini adalah hari ibadah. Berikut, Nabi SAW mengajarkan kepada kita, hari raya ni adalah memperbanyakkan takbir. Okey, sebelum kita nak lanjut, saya tengok dulu. Bunda Sharifah ada setuju. Ceritalah pasal makan yang disajikan lah dari cakap yang tak betul. Yang ni kena ni lah. Sebab saya pernah dengar ada orang cerita dekat dalam radio kan. Kalau orang tanya dia, kau ni bila nak kahwin? Lepas tu yang dia ajar kita pula jawab apa? Aku nak kahwin dengan suami kau boleh? La ilaha illallah. Yang bertanya tu salah, yang jawab tu pun salah. Dia sebab dia kononnya dia nak mengajar lah. Kalau aku ni dah tak ada orang nak, aku kahwin dengan suami kau lah, kita kongsi kasih sayang contohlah. Janganlah guna kaedah macam tu kan. Dua-dua salah. Jangan jagalah perbuatan kita. Okey, baik. Kemudian anak saya telah membayar zakat. Sekejap, saya nak tengok sekejap Okey, Puan Zainab kata anak saya telah bayar zakat untuk saya dengan duitnya. Saya ada pension sendiri. Perlukah saya ganti duit yang anak saya telah bayarkan untuk saya pada tahun ini dan tahun sebelum ni? Okey. Baik, dalam soal macam ni, dia lebih teknikal lah. Dalam bab teknikal ni saya tak berani nak jawab lah. Saya ada pandangan saya sendiri, tapi bagi saya lah perlu rujuk kepada yang lebih authority. Minta anak kita tanya kepada pusat zakat. Saya tak berani nak jawab lah. Saya ada pandangan saya sendiri, tapi kita jangan langkahlah authority pusat zakat. Okey, nak selamat, saya minta Bunda Zainab minta anak tanyakan kepada pusat zakat. Okey, tanyakan kepada pusat zakat macam mana dengan mak saya ni, dia ada pencen dia sendiri, tapi yang bayar zakat anak, guna duit anak ni macam mana, perlu kaedah macam mana ni. Biar pusat zakat yang jawab dan kita rasa tenang lah sebab mereka lebih berautoriti untuk menjawab benda ni.
Okey, saya tak nak jawab lah. Okey. Baik. Okey, cerita ketupat Okey, baik. Puan Zawiyah. Ustaz, saya nak share apa yang saya faham untuk dapat kuasa Ustaz. Zakat fitrah ni wajib kita keluarkan untuk diri kita sendiri dan tanggung kita betul. Untuk parent yang fakir miskin, mereka kita yang tanggung sepenuhnya makan minum dan keperluan lain, maka kita wajib bayar untuk mereka. Andai kata mereka berharta dan ada pendapatan. Okey, kalau mereka fakir miskin, okey, ayah kita fakir miskin, tetapi bila kita dah ada pendapatan, dia dah duduk bawah tanggungan kita lah, maka tak dikira fakir miskin. Kalau dia fakir miskin, dia dah kategori asnaf, dia penerima zakat, maka dia tak perlu bayar zakat. Okay. Kalau dia miskin, dia tak ada tanggungan, dia tak ada orang yang tanggung dia, anak-anak kecil lagi, dia fakir miskin, dia asnaf, dia penerima zakat. Kalau kita anak yang dah dewasa, kita ada harta, kita tanggung ayah kita tak kira fakir miskin dah. Ayah kita dah duduk di bawah tanggungan kita. Maka kitalah yang bayar zakat untuk ibu bapa kita. Okay. Tapi kalau ibu ayah kita ada harta, maka sepatutnya dengan harta dia itulah dia bayarkan zakat untuk dirinya sendiri. Sebab itu kita panggil zakat fitrah. Dia zakat dibayar individu per kepala. Sebab itu kalau anak tu lahir tengah-tengah Ramadan kan, tengah-tengah Ramadan dia lahir, maka anak tu perlu dibayar zakat untuk dia. Sebab siapa yang ada kesempatan bertemu dengan Ramadan, maka dia akan dibayar zakat secara individu. Kalau dia ada harta, gunakan harta dia. Kalau dia duduk bawah tanggungan seseorang, maka tanggungan dia yang akan bayar untuk dia. Okay? Baik, ada ustaz kata mak bapak kita ada duit sendiri, kalau anak bayar tak sah. Ustaz tu cakap. Betul, kalau ikutkan sebenarnya, mak bapak yang ada pencen ataupun ada pendapatan dia sendiri, dia perlu bayar zakat untuk dirinya sendiri. Anak tu tak boleh bayar, dia kena minta izin pada ibu bapa dia. Sebab dia adalah zakat fitrah. Kita ada harta kita, maka kita kena perlu bayar zakat untuk daripada harta kita sendiri. Sebab itu saya explain pada awal tadi tu. Kalau mak tu kata, ni mak ada duit, man tolong bayarkan untuk mak. Itu boleh. Tapi anak tu bayar tanpa pengetahuan mak. Mak dia bukan tanggungan dia. Ataupun anak tu bayar untuk mak dia. Sedangkan mak dia ada harta dia sendiri. Benda tu saya rasa kena rujuk pada pusat zakat. Saya ada jawapan saya sendiri tapi elok refer pada pusat zakat, tanya pusat zakat, macam mana kaedah sekarang ni? Yang itu je saya boleh sampaikan. Tapi kaedah yang paling asas sekali sebenarnya yang membayar tu setiap individu perlu bayar mengikut pendapatan dia. Keluarkan daripada harta dia. Sebab zakat ni kan kita nak menyucikan harta kita. Kan? Okey. Baik. Kemudian kalau mak dapat pencen arwah suami, bolehkah anak bayarkan dengan duit anak sendiri? Yang ni saya katakan tadi, soalan ni berulang dah. Okay, jadi kena refer kepada pusat zakat. Setiap kita yang ada pendapatan, yang ada duit kita sendiri, kita kena ambil harta daripada harta kita keluarkan sebagai zakat. Okay. Ustaz, untuk yang tak ada pencen, tak ada pendapatan tapi ada simpanan tetap, itu kategori macam mana? Ada simpanan tetap. Tak ada pencen tapi ada simpanan tetap. Dia ada zakat simpanan. Cukup haul, cukup nisab dia kena bayar zakat simpanan. Okay. Dan kalau dia ada simpanan, setiap bulan memang setiap tahun akan ada apa kita kata dia punya apa istilah kita dia ada penambahan kan. Dia punya okey 7%, 14% contohnya dia simpan di tabung haji. Dia akan berganda-ganda dia punya simpanan dia. Dia kena bayar zakat simpanan setiap tahun. Dan kira dia berharta lah, ada harta dia dan daripada harta tu bayarlah zakatnya. RM14, RM21 tak berluak pun sebenarnya kan daripada harta kita. Zakat fitrah kena bayar sendiri atau anak kena bayarkan. Sepatutnya kita sendiri sebab zakat individu, fitrah tu individu. Kalau kita ada tanggungan kita bayarlah. Tapi kalau kita tak ada tanggungan, ibu tunggal, saya lah kena bayar zakat saya sendiri. Saya kena bayar sendiri untuk diri saya sebab ini adalah zakat individu per kepala. Okay? Baik. Ni isu zakat ni panjang lah nanti. Banyak nanti tak selesai kita. Okay. Baik. Sekarang ni. Satu lagi. Nabi SAW akan ajarkan kepada kita ni bertakbir. Takbir raya kan. Takbir raya ni, di dalam takbir kita ada banyak perkara yang kita sebut. Kita ada takbir, kita ada tahmid, kita ada tasbih, kita ada tahlil. Ada 4 perkara. Bila kita bertakbir raya, dia bukan sekadar sunnah kita takbir raya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar tu. Tetapi takbir raya tu sebenarnya mengajarkan kepada kita hari raya adalah hari membesarkan Allah. Hari raya ni hari membesarkan Allah. Bukan hari kita membesarkan kita.
Tunjuklah ni kereta saya. Dia pun menunjuk-nunjuk, ni kereta saya, ni motor saya, ini pakaian raya saya, ini isteri saya, ini rumah besar saya. Tuan-tuan, agama ni punya adil. Kebanyakan manusia tak dapat nikmat macam orang lain. Tetapi dia tetap bergembira pada hari raya sebab apa? Hari itu bukan membesarkan nikmat, tetapi hari membesarkan pemberi nikmat. Saya tak ada kereta baru raya tahun ni, tak ada masalah. Sebab hari itu sunnahnya membesarkan Tuhan saya, bukan membesarkan diri saya. Okay? Dia membesarkan diri saya sendiri. Membesarkan Allah Ta'ala. Bukan membesarkan nikmat, membesarkan pemberi nikmat. Allah, sebab itu kita ada takbir. Daripada petang raya sampai ke hari raya tu kita akan besarkan Allah Ta'ala. Jadi orang mukmin kena faham, ini adalah hari membesarkan Tuhan. Membesarkan perintah Tuhan. Apa yang Tuhan suruh kita buat. Sebab itu kita bergembira dengan bertakbir. Setelah 30 hari, kita ketepikan keinginan kita, mendahulukan keinginan Tuhan, maka hari itu adalah hari kita membesarkan Tuhan kita. Kenapa saya kata macam ni? Sebab dekat rumah kita ada makanan, saya tak makan sebab ini perintah Tuhan. Kita dahulukan kehendak Allah daripada kehendak kita. Dekat rumah saya ada minuman, saya tak minum sebab saya mendahulukan keinginan Tuhan. Tuhan tak nak saya minum, saya tak minum kerana Tuhan. Di rumah saya ada pasangan saya, tapi saya tak berhubungan dengan pasangan saya sebab saya mendahulukan keinginan Tuhan. Itulah sebutnya hari raya. Kita mendahulukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala daripada keinginan-keinginan kita. Okey, ada takbir, besarkan Tuhan. Kedua, ada tahmid, kita memuji Tuhan. Itu hari yang kita kena syukuri. Apa nikmat yang kita ada? Tahun ni orang kata, tahun ni gaji lambat. Tahun ni tak dapat keluar KWSP. Tahun ni saya tak ada dapat baju raya. Tuan-tuan, syukuri nikmat apa yang ada. Ini adalah didikan. Sebab itu iftar, Nabi SAW ajar kepada kita waktu berbuka, kata Anas, Nabi makan sekadarnya. Sebelum solat maghrib, Nabi akan makan rutab. Tak ada rutab, kata Anas, Nabi makan tamar. Tak ada tamar, Nabi akan minum air kosong. Kita faham itu sebagai sunnah. Tuan-tuan buat dapat pahala. Tapi tuan-tuan, Nabi nak ajar satu perkara. Ni Nabi tuan-tuan. Makan kurma tu adalah sunnah. Tetapi di rumah Nabi tak semesti ada kurma. Kalau ada rutab, Nabi ambil rutab. Tak ada rutab, kata Anas, Nabi akan makan tamar. Rutab tak ada, tamar tak ada. Nabi buat apa? Nabi minum air kosong. Nak katanya, Nabi mensyukuri apa yang ada di rumah Nabi. Sedangkan kita tahu kan, kurma tu satu sunnah. Tapi kalau dah tak ada rumah Nabi, apa yang nikmat Allah beri? Nabi nikmati sahaja, sekecil-kecil nikmat. Kadang-kadang kita ajar anak kita, hari ni dah puasa, bagus ni. Jom pergi bazar Ramadan, beli apa yang kamu nak. Sesekali tak apa, bukan setiap hari. Sebab waktu berbuka tu mendidik kita, iaitu syukuri nikmat yang Allah beri. Bukan nak apa yang kita nak. Saya nak makan ni, mesti ada. Tak ada, saya tak nak makan. Mentang-mentang lah dia orang kaya, ada rezeki lebih, dia macam tu. Abang tak boleh makan kalau tak ada sambal belacan. Tak ada cencaluk, abang tak nak makan. Dia hentak-hentak meja pula. Mana pengajaran dalam ibadah puasa kita? Sebab ibadah ni mengajar kita, mendidik kita mensyukuri nikmat yang paling kecil. Jadi, bila kita bertahmid di dalam takbir raya kita tu, mensyukuri nikmat yang sedia ada. Mungkin rezeki tahun ni Allah tetapkan macam ni, tak apalah. Saya dah usaha dah, tetapi saya ada komitmen-komitmen yang lain. Ada ni, kita syukuri. Itu yang menenangkan jiwa kita. Saya tak dapat pakaian baru, saya tak dapat langsir baru, tetapi saya dapat memperbaharui iman saya. Contohlah, kita syukuri Alhamdulillah ya Allah. Walaupun aku sekadar ni, tapi tahun ni aku dapat khatam Quran. Tahun ni aku tak pernah tinggal tarawih lagi. Tahun ni aku sentiasa bangun sahur. Itu satu rezeki dan itu yang perlu disyukuri. Tahun ni saya dapat puasa lengkap, tak sakit. Alhamdulillah, syukuri. Saya tahun ni, awal puasa itu memang sakit, sangat. Saya kena keracunan. Saya rasa ya Allah, nikmat kesihatan satu nikmat lah. Itu antaralah Allah Ta'ala didik kita lah kan. Kadang-kadang benda-benda macam itu kita tak syukuri. Jadi dalam takbir kita ada tahmid, syukuri nikmat yang kita ada. Dalam takbir kita adanya tasbih. Apa fungsi tasbih ni? Menyucikan Allah. Menyucikan Allah ni tuan-tuan, iaitu kita positifkan diri kita. Maksud mensucikan Allah daripada kelemahan dan kekurangan. Kenapa ya Allah tak bagi saya rezeki? Allah tak tahu ke saya anak ramai? Contohlah. Bila kita bertasbih, subhanallah, maha suci Allah. Allah ni dia terlepas. Dia tak ada pun dengan kelemahan dan keaiban. Maksudnya apa yang Allah tetapkan kepada kita, itu dalam pengetahuan dan ilmu dia. Mesti ada kebaikan dia. Boleh jadi Allah bagi kita kaya, lupa diri pula. Contohlah. Sebab Allah datangkan sedikit kesempitan dalam hidup ni, menjadikan kita ni taat perintah Allah. Jadi tasbih ni, dia sebenarnya
mengajar kita untuk berfikiran positif. Tengok secara positif. Apa yang Allah dah tetapkan pada kita, ini paling terbaik. Tak ada yang lebih baik melainkan semuanya dengan ketetapan Allah Ta'ala. Okay? Itu tasbih. Kemudian ada tahlil. Saya dapat rezeki, Allah yang beri. Saya dapat tenaga beribadah, Allah yang beri. Saya ditimpa musibah, Allah yang beri. Contohlah, ada orang beraya. Saya tahun lepas beraya, accident pula. Seminggu sebelum raya tu accident. Kena langgar daripada belakang. Tak ada kereta. Nak balik kampung tak ada kereta. Kita berasa sedih je. Tapi tak apalah. Sebab kita bertahlil kan. Dalam takbir ada tahlil kita. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Mudarat yang saya dapat, Allah yang izinkan. Nikmat yang saya dapat pun, Allah izinkan. Hati jadi tenang. Hari Raya itu mengajar kepada kita melalui takbir tersebut. Okey? Itu antaralah. Banyak perkara lah. Kalau tengok pada takbir saja, banyak benda yang diajarkan kepada kita. Orang mukmin dia kena nampak perkara-perkara ni supaya dia faham. Ini adalah hari ibadah. Kemudian pada pagi raya Nabi SAW mensunnahkan kepada kita dari riwayat-riwayat yang sahih. Untuk Aidilfitri ni, sebelum solat hari raya, baginda Nabi akan menjamah makanan dahulu. Kenapa Nabi jamah makanan ni? Supaya untuk membezakan. Ini bukan hari berpuasa. Ini bukan hari Ramadan, ini bukan Ramadan ni. Sebab kita dah 30 hari tak makan pagi. Jadi pagi ni saya tak makan lah, saya dah biasa dah. Nabi nafikan. Nabi tunjuk pada kita ini hari ibadah, hari kegembiraan. Ambil dulu jamah walaupun sedikit. Ambil lah makan kuih ke. Saya tak boleh makan banyak dah pagi ni, dah kurang. Minum air sedikit ke. Membezakan hari itu adalah hari yang dibenarkan untuk kita makan semula. Jadi pagi raya nanti jamah sebelum pergi solat raya itu makan sedikit terlebih dahulu. Okay? Dan pada hari raya ni kalau kita adalah AJK Masjid, dia ajar kepada kita lewatkan sedikit solat hari raya. Kalau Aidil Adha disunahkan kepada kita awalkan solat hari raya. Sebab itu pada pagi raya itu adanya bayaran zakat fitrah. Dilewatkan sebab kita bukan nak lepas ada sembelih korban, kita tak ada. Jadi dia ajar pada kita untuk lewat sedikit. Okey, dilewatkan sedikit solat hari raya. Contohnya kita buat selalu 8.30. Untuk hari raya Aidilfitri. Hari raya haji kita akan buat pukul 8 contoh. Atau ada orang buat 8.45. Raya haji dia akan awal sedikit. Macam itulah kaedah dia. Dia bukan sama. Raya haji 8.30, raya puasa pun 8.30. Tak. Dia kena anjak sikit ke belakang sikit kan. Supaya pagi tu ada tempoh. Orang dapat pergi makan. Orang dapat tunaikan zakat fitrah. Ni hari bergembira ni tuan-tuan. Hari bergembira. Dan ini adalah ketetapan di dalam syariat. Nabi ajar. Dan pada hari raya juga Nabi tunjukkan kepada kita. Nabi ajarkan pergi dan pulang itu mengikut jalan yang lain. Ustaz, saya naik kereta, naik motor macam mana pula? Dia bukan macam tu. Dia sebenarnya bertemulah dengan seramai-ramai kaum muslimin. Tujuan dia apa? Pertama, kita bertakbir. Bila bertakbir ni, dia syiar. Daripada rumah sampai masjid, semua orang bertakbir. Macam mana keadaan non-muslim tengok? Hebatlah orang muslim ni pergi raya. Semua keluar daripada rumah ni dengan baju yang cantik-cantik, berseri-seri, wangi-wangi. Semuanya sedang membesarkan Tuhan, subhanallah. Ini syiar sebenarnya, syiar. Dan yang keduanya, bila kita bertemu dengan ramai kaum muslimin, selamat raya, kosong-kosong. Bukan tu sebenarnya. Kita saling mendoakan. Kita meleburkan selfish kita. Individualistik tu kita leburkan. Doakan untuk dia. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Kullu am wa antum bi khair. Tak dapat bahasa Arab, baca bahasa Melayu. Semoga Allah terima amal kita insya-Allah. InsyaAllah. Saya pun doakanlah moga amal kita Allah terima. Kita saling doakan. Dia beramal, minta-minta Allah makbulkan amal dia. Kita beramal, kawan tu doakan untuk kita. Kita jumpa dengan ramai kaum muslimin. Kita leburkan semangat selfish tu, individualistik tu. Menunjuk-nunjuk tu kita leburkan dengan saling mendoakan di antara satu sama lain. Ini diajar oleh baginda Nabi SAW. Inilah ucapan yang paling terbaik pada pagi raya. Okey? Baik, ini antaralah. Kemudian apa lagi tuan-tuan? Bila kita pagi raya tu hari bermaafan kan, kita saling bermaafan. Bermaafan satu sunnah. Menyambung hubungan silaturahim satu sunnah. Okey, tetapi dalam keadaan kita saling bermaafan-maafan ni, jangan melanggar syariat. Kita bersalaman tak ikut batasan syariat mahram kita. Yang ni bagi salam, yang ni kita salam, yang itu salam. Sedangkan antara bapa saudara, mak saudara, ipar-duai ada batasan-batasan syariat. Yang ini kena ambil tahu. Asal dia kata, ni birah saya, ni besan saya, ini semua salam. Tak boleh. Yang ini tanggungjawab ibu bapa.
Anak-anak kita kecil lagi mungkin, okey ni makcik-makcik semua salam. Tapi bila anak kita dah dewasa, kita kena ajar anak kita. Yang ni makcik tak boleh salam. Dan makcik pula jangan ambil tahu, kau ajarnya anak dia ni, ngaku tak nak salam. Makcik ni kan mahram saya. Makcik kan bukan mahram saya. Kena tahulah. Ni makcik-makcik pula yang lebih lagi. Okey? Kita kena bagi tahu kepada ahli keluarga. Yang ni boleh salah, yang ni tak boleh salah. Kena very clear lah benda ni. Okey? Kemudian dari sudut aurat kita, duduk dalam rumah kan, mungkin ada yang suka berhimpun ramai-ramai, jaga batasan. Ni anak bujang, ni anak dara, tandas pula macam ni. Ada kaedah-kaedah. Benda-benda ni kena jagalah. Sebab ini hari ibadah. Hari kita bergembira atas perintah Tuhan. Jadi ikutlah kehendak Tuhan. Jangan rosakkan satu hari ini setelah kita beramal 30 hari. Rugi tuan-tuan, rugi. Sangat rugi. Hari yang kita boleh claim banyak lagi pahala, okey, tapi akhirnya dileburkan dengan dosa. Hari yang patut kita jaga ibadah kita. Sebab nanti orang yang solat masuk raya dah tak solat. Orang yang solat awal waktu masuk raya dah solat hujung waktu. Orang yang sebelum raya Ramadan solat berjemaah, masuk raya dah tak solat jamaah. Kita cek balik. Ni salah ni. Ni canggung ni benda macam ni. Sebab ini adalah hari ibadah. Saya hanya melanjutkan ibadah pada bulan Ramadan. Bukan hari kita tutup buku, saya dah berhenti beribadah. Tidak. Okay, hari kita menyambung lagi amal-amal solat kita pada hari. Sebab itu raya tu sehari je. Tetapi kalau nak raya 2 hari, 3 hari, raya keempat, raya kelima, silakanlah. Tidak ada halangan. Okay, kita niatkan, kita buat apa haus, kita saling berziarah. Ini semua adalah silaturahim. Silaturahim di antara kita. Okay, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Antara yang lain tuan-tuan, beli baju raya jangan sampai pembaziran. Sebab ibadah tidak ada pembaziran. Jangan main mercun sebab itu pembaziran. Okay, kalau kita tu saya nak beri sikit, nak bagi meriah, nak zahirkan kegembiraan, silakan. Okay, silakan. Tapi kita tahu batas dia. Kalau boleh sampai mercun yang besar-besar tu, yang beratus-ratus, sekolah anak tak bayar, zakat tangguh-tangguh, hutang orang tak bayar. Ni macam mana ni? Kita tahu sebenarnya ada keutamaan dia. Okay, kita hanya mensunahkan untuk zahirkan kegembiraan. Tapi kalau sekadar bunga api, untuk saya zahirkan gembiranya saya, silakan tuan-tuan, silakan. Okay, jangan sampai berlaku pembaziran. Utamakan apa yang utama. Okay, kalau kita berhutang, selesaikan hutang. Orang yang pernah beri kita hutang, tuan-tuan, orang tu tuan-tuan kena bayar segera sebagai tanda kita berterima kasih. Waktu saya susah, dialah orang yang percaya saya, berikan harta dia untuk kita ni dapat sedikit untuk selesaikan kewajipan kita. Tapi bila kita ada harta, kita lupakan dia. Memanglah kita ni kacang lupakan kulit lah. Okay? Orang macam tu sepatutnya kita kena beri lagi. Beri perhatian. Dapat sikit harta, bayar kat dia. Dialah orang yang pertama kita kena bayar. Sebab dia bantu kita waktu kita susah. Okay? Ni jangan. Ada harta sikit, lebihkan kita punya keinginan lagi pula. Ni, yang itu, janganlah. Tuan-tuan. Itu antaralah. Dan pada hari raya ni tuan-tuan, jangan sampai kita ni tak berehat. Contoh kita nak balik raya ni, tak jaga perjalanan kita, tak rancang perjalanan kita. Penat-penat ni, nak memandu juga. Hati-hati, nanti jadi aksiden, nanti berlaku itu, berlaku ini. Kita kena ingat satu perkara. Saya sebutkan tadi, takwa ni hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Jadi, dalam perjalanan kita di jalan raya ni, itu adalah sebahagian daripada takwa tu, sebab hubungan dengan manusia. Saya bagi contoh macam ni tuan-tuan. Kalau kita solat, Nabi ajar kita apa? Kalau kita solat, kalau kita jadi makmum masbuk contohnya, kita datang lewat, imam angkat takbir dah, imam nak rukuk. Nabi larang orang yang datang lambat ni untuk berlari, bekerja untuk dapatkan rukuk bersama imam. Nabi ajar pada kita jalan seperti biasa, tenang je. Jalan tenang, masuk dalam saf, angkat takbir, ikut je imam. Tak perlu berlari-lari, imam dah rukuk, dia pun berlari-lari. Solat, angkat takbir. Nabi larang. Bayangkan dalam hal ibadah yang wajib ni pun Nabi larang untuk tergesa-gesa, apatah lagi dalam hal balik kampung yang bukan wajib. Okay? Baik. Itu antaranya lah. Okay. Baik. Ramai dah nak ada urusan lain-lain. Saya pun tak nak lah menangguh-nangguh lagi kesian kepada ibu-ibu. Saya pun sambil-sambil syukur lah. InsyaAllah. Jadi sekadar ini sahajalah yang saya boleh sampaikan. Ada rezeki lain akan datang lah insyaAllah. Jadi hari raya, hari kita bersama dengan kaum muslimin. Jangan tengok TV banyak, jangan main handphone banyak. Sebab ini adalah hari kita meraihkan sesama hubungan
manusia. Wallahu ta'ala a'lam. Saya serahkanlah kepada bonda moderator. InsyaAllah, Alhamdulillah. Ustaz, nak buka soalan ke? Ustaz nak cepat ke macam mana tu? Soalan zakat saya tak jawab lah. Jangan tanya soalan zakat ya. Okey, Kalau silakan jawapan kalau saya ada. sama je. Tanya nanti pada yang Pada yang lebih. betul, yang lebih berautoriti. Ya, okey, baik. Silakan kalau ada soalan sebab jarang-jarang apa ni Umar buat kuliah ni. Dah lama tak ada berkuliah. Silakan. Ustaz, selalunya hari raya kan orang pergi menziarahi kubur. Menziarah kubur tu adakah lebih baik dalam bulan Ramadan ataupun Syawal, Ustaz? Okey, ziarah kubur ni bila-bila sahaja, dia tidak ada halangan lah. Okey, tidak ada halangan. Kita nak ziarah Ramadan, kita nak ziarah Syawal, silakanlah. Cumanya kalau ikut pada perbuatan Nabi, ya memang Nabi tak buat lah pagi raya tu Nabi pergi ziarah kubur, Nabi tak buat lah. Tapi adakah itu ditegah? Tak ditegah. Okay, silakanlah pergi. Kan, bahkan dah menjadi uruf budaya kita kan. Cumanya hari raya ni hari kita bertemu dengan orang yang hidup. Kadang kita ni jumpa orang mati, okeylah, lepas tu dah tutup pintu rumah dah, tak nak keluar dah. Jadi kita berpada-padalah dalam hal-hal macam ni. Okay, jadi macam mana saya nak buat? Boleh jadi kawan ni memang dia tak balik kampung. Dia balik kampung hanya hari raya je. Hari raya tu lah dia nak tengok ziarah kubur, silakan, tak ada halangan. Ada orang dia boleh buat lebih awal. Ramadan saya dah ziarah kubur dah. Pagi raya tu saya lepas balik raya, lepas solat raya saya nak terus balik rumah. Sebab ada tetamu datang. Silakan. Janganlah kita kata, kau ni pagi raya ni lah pergi ziarah kubur. Pergi balik terus buat apa? Jangan. Dia balance. Dia tidak ada masalah. Okay? Tidak ada masalah sebenarnya. Dia nak ziarah pun boleh, tak nak ziarah pun tak apa. Kita nak ziarah petang raya pun tak apa. Kita nak ziarah hari esok pun tak apa. Hari kedua, hari ketiga pun tak apa. Sebab ziarah kubur ni bukan ada hari-hari yang tertentu. Bila-bila sahaja boleh. Okay? Itu antaranya lah. Ni kalau nak cerita adab ziarah kubur pun banyaknya. Tapi tak apalah. Itu kesempatan yang akan datang lah. Okay, baik, insyaAllah. Tak ada soalan tak ada kita Ada Mira satu. Assalamualaikum Ustaz. Sikit. Assalamualaikum. Tadi bila Ustaz banyak kali remind tentang jaga hubungan dengan Allah dan manusia ni Ustaz. Sikit tentang puasa sunat Syawal. Sebab hari ni saya ada dengar ni lah kuliah menjelang Aidilfitri ni jugalah untuk tambah ilmu kan. Dan asatizah ni dia sentuh macam ni. Dia kata pada yang menyegerakan puasa sunat Syawal pada hari raya kedua, seolah-olah tak meraknikan kegembiraan Syawal tu. Macam benda sunat dia kata, lagi baik sebenarnya meraknikan bila makan-makan ramai-ramai tu, memeriahkan tu lebih utama. Minta pandangan sikit Ustaz untuk benda ni. Okey, baik. Okey. Ala-ala nak cerita pasal puasa 6 ni ada beberapa perkara. Pertama, bila puasa 6 nanti akan ada soalan puasa qada pula. Okey, kalau kita tak puasa Ramadan bukan sebab keuzuran. Okey, saya tak puasalah Ramadan ni bukan sebab keuzuran. Orang ni dia kalau masuk Syawal nanti dia kena puasa qada segera dan jangan puasa 6 terlebih dahulu. Okay? Kalau orang yang tak puasa Ramadan ni tanpa sebab, tanpa keuzuran, dia kena wajib qada segera puasa Ramadan dia. Lepas selesai puasa Ramadan dia baru boleh puasa 6. Tapi kalau kita ni yang ada keuzuran, kita sakit, period dan sebagainya, kita boleh mendahulukan puasa sunat 6 barulah diikuti dengan puasa qada. Kat sini ada kaedah lah. Sama ada kita nak puasa sekali. Ada orang kata saya ni susah juga nak puasa ni, tapi ala-ala saya puasa, saya nak puasa 6 sekali dengan puasa qada. Boleh ke tidak? Para ulama kita mengharuskan, tetapi yang lebih afdal untuk memisahkan. Lebih afdal untuk pisahkan puasa 6 kemudian baru puasa qada. Okay, kita ambil kesempatan puasa 6 dululah sebab Syawal tu pendek kan. Kita mungkin ada panos puasa 6. Nanti puasa qada saya nak buat hari yang lain. Tetapi boleh tak untuk sekali kan? Boleh. Cuma para ulama lebih meletakkan afdal tu kalau boleh kamu pisahkanlah. Jangan disekalikan. Tapi kalau kita tahu saya ni rasa tak mampulah, bolehlah sekalikan puasa qada dan dapatlah pahala puasa sunat 6. Okey, sekarang ni soalan dia. Kalau hari kedua tu saya nak puasa, boleh ke tidak? Hukumnya boleh. Dari sudut hukum fiqah kita memang boleh. Puasa raya kedua tu dah boleh puasa 6 dah, tidak ada halangan.
tidak ada halangan. Cumanya kita ingat hari raya adalah hari kita bergembira, dan gembira tu pun ada dua kaedah fahamnya. Gembira tu adalah hari raya pertama saja. Hari raya kedua tu dah tak ada istilah raya, raya tu pertama je. Jadi kedua tu kalau dia nak puasa silakan. Oi, kamu ni tak raikan lah, orang tengah gembira ni kamu puasa pula. Raya tu sehari je, ibadah tu sehari je, raya tu. Raya kedua tak ada istilah raya dah boleh puasa macam biasa. Teruskan amal soleh. Sebab kita nak jaga momentum pun boleh. Ataupun sebabkan kita ni jarang-jarang jumpa saudara mara. Ada ramai tetamu, anak-anak cucu pun balik. Kita nak ambil kesempatan tu bergembira, makan ramai-ramai. Maka kalau kita tak puasa pun tak mengapa. Okay? Dua-dua kaedah tu kita kena faham. Okay? Orang yang berpuasa pun jangan dilarang untuk dia puasa. Orang yang tak berpuasa pun jangan dilarang lah. Kamu ni dah ni tak puasa pula. Sebab masing-masing ada alasan. Dan dia adalah perkara yang disunnahkan. Baik, jelas ya? Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Saya suka part yang kemeriahan tu hanya pada 1 Syawal je. So maknanya tak ada masalah kalau nak terus mulakan puasa sunat. Betul. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Okay. Soalan Intan. Lepas nampak anak bulan kita perlu syukur juga tak? Tak perlu. Tak perlu Lepas dapat anak bulan tu tak ada apa-apa ibadah lah, melainkan kita melanjutkan ibadah malam raya lah dengan amal soleh kita. Puan Safura, fadilat salat tasbih sebelum menjelang Syawal adalah sunnah. Betul ke Ustaz perlu kita laksana? Tidak ada solat tasbih menjelang Syawal. Tidak ada tidak ada hadis yang sahih lah berbicara tentang tu. Ada yang kata Jumaat terakhir dalam bulan Ramadan tu ada solat sunat sekian-sekian tu. Itu tidak ada. Nabi tak pernah buat. Tidak ada. Okay. Puan Iman, puasa 6 kena straight 6 ataupun boleh 3 puasa 6. Dia boleh kita berselang-selang, kita boleh bertangguh-tangguh, boleh bersambung-sambung, boleh. Tak semestinya berturut-turut. Okay, tidak ada masalah. Okay, silakan. Tapi ada juga orang kata saya nak puasa hari raya kedua, saya nak puasa dah. Sebab kalau saya tak puasa ni, saya tak boleh kawal makan saya ni. Contohlah hati-hatilah sebab kita jangan tertipu dengan ibadah kita ni. Kita puasa tu sebab kerana Tuhan ataupun sebab nak berdiet tu. Okey. Jadi sebab saya pernah jumpa ada orang macam ni, saya kena puasa ni raya kedua sampai raya ke-7 tu saya puasa straight dia kata. Saya nak puasa straight. Sebab waktu tu paling kritikal. Kalau duduk kampung ni saya semua nak tengok lemah, nak itu. Jadi saya kena puasa. Ambil pahala dapat sunat, saya dapat kawal makan. Hati-hatilah ya waktu tu. Sebab kita berpuasa bukan sebab nak jaga badan ni. Saya berpuasa kerana Tuhan saya. Okey? Baik. Allahuakbar. Baik, kalau tak ada soalan lagi kita tutuplah. Alhamdulillah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsira Ustaz. Lajak masa hari ni, alhamdulillah. Minta maaf dah. Tak apa, kami lagi suka Ustaz lajak masa. Jarang-jarang buat Allah. Masya-Allah. Terima kasih banyak di atas perkongsian ilmu yang sangat-sangat bermanfaat. Moga hari raya kita nanti menjadi ibadah lah. Berterusan amal ibadat kita walaupun dah habis Ramadan. Moga Allah terima amal ibadat kita. InsyaAllah. Amin. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah duha kita hari ini. Jangan lupa 2.15 petang hari ini, satu hari satu juzuk bersama Fadil Ustaz Abdullah Umar bin Muhammad Saleh. Jadi dengan ini saya mewakili Gemenur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik itu dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Mohon maaf zahir batin Ustaz, andai tak dah menyambut raya tak jumpa Ustaz. Sekiranya ada salah silap, bergurau senda yang menggurus hati ke apa, Ustaz minta maaf. Sebagai menutup majlis, mohon sekali lagi kepada Ustaz untuk membaca tasbih kafarah dan surat Al-As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya, bersama Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Sama-sama. Janai. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi